والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah wa syukrulillah nahmaduhu ta'ala annana istata'na an naltaqiya bikum fi hadzal yawm al-mubarak ala sihha wa afiyah wa ana atamanna aidan annakum kullakum في الصحة وعافية ونسأله تعالى أن يحفظنا من كل سوء ومكروه. واليوم هو المحاضرة الأولى لطلاب KLC 2. KLC 2 هذه مجموعة الثانية ونبدأ muhadharah an tariq online di awal marrah. Di kumpulan KLC 2 ini adalah sesi online yang pertama bersama saya. Sebab untuk sesi trial 2 kali kita atau saya buat dengan KLC 1. Baiklah ba'sa. Idzan al-yaum ayyuhat thullab al-ahibbah سنحاول أن نشرح موضوع السبب وموضوع الشرط. Jadi ada 2 topik yang akan kita cuba untuk pelajari, kongsikan pada hari ini. وهذان الموضوعان السبب والشرط من الأحكام الوضعية. نحن الآن وصلنا في موضوع الأحكام الوضعية. أنا سوف أفتح سلايدز. أنا أفتح share screen وأنتم تنظرون، وهذه سلايد سوف أضعها في MS Teams وكذلك في Google. Jadi untuk tujuan ulang kaji, tujuan mendapatkan bahan kuliah, boleh di-download dalam files, dalam MS Teams, dan juga dalam Goals. Dan untuk memudahkan ulang kaji juga, saya telah sediakan video-video pendek berkaitan dengan Mabahithul Hukm dalam channel YouTube yang saya buat. Jadi seperti yang saya sebut tadi, yang mempunyai akaun YouTube boleh subscribe supaya dapat update secara automatik, dan yang tidak ada akaun YouTube boleh buka link untuk tonton dan ulang kaji keterangan atau penjelasan berkaitan dengan tajuk-tajuk yang diberi, ringkasnya menerusi video tersebut. Okey. Baik, idzan bismillah sanabda nahnu fi موضوع السبب. فنحن في الحكم الوضعي الأول وهو السبب. وقبل نأتي إلى موضوع السبب نريد أن نعرف أولا ما المراد بالحكم الوضعي. طيب، فالحكم الوضعي كما عرفنا من كلمة وضع يضع. كلمة وضع يضع الوضع. وما معنى الوضع؟ الوضع بمعنى الجعل. هنا يوجد كلمة جعل هنا، هذا يساوي معنى الوضع. وما معنى الحكم الوضعي؟
al-hukmul wad'i ma'nahu khitabullah bija'li amrin ma alamatan ala amrin akhar. Yani Allah yaj'alu amran ma ka'alamah ala amrin akhar. Alamah. Amarat. بعبارة أخرى في تعريف آخر الحكم الوضعي معناه خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة. هذان اثنان كزيادة. نحن سوف نركز على هذه الخمسة: سبب، شرط، مانع, صحة, وفساد. Secara umumnya ada 5 jenis hukum, syar, hukum wad'i. Idzan umuman yujad 5 anwa' li al-hukm al-wad'i. Idzan hadha ta'rif hukum wad'i. Ada ta'rifan. Al-awwal khitabullah bija'li amrin ma alamatan ala amrin akhar. Atau khitabullah ta'ala al-warid bija'li syai' sababan syartan mani'an sahihan atau fasidan. Baik. نأتي إلى الشريحة الثانية. Second slide. Okay. إذن حاولوا أن تفهموا الكلمات. إذا يوجد كلمات غير مفهومة لابد أن تسأل بعد هذا. طيب. إذن نأتي الآن إلى النوع الأول. كما قلت لكم أنواع الحكم الوضعي 5. 5 هذه خلاصة يعني أو مختصر. هناك مصطلحات أو أنواع أخرى ولكن نريد أن نركز في 5 هذه. أما المصطلحات الأخرى هي مصطلحات مشابهة أو مصطلحات متعلقة بحكم وضعي. إذن الحكم الوضعي الأول السبب. ما تعرف السبب؟ السبب هو وصف ظاهر. لagi وصف ظاهر منضبط لا يتغير يعني ينضبط يبقى يلتزم لا يتغير. ثبت الحكم به من حيث إن الشارع علقه به. أو هو السبب وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي نص يعني دليل السمع هنا يعني النص على كونه معرفا بحكم شرعي. فهذا تعريف اصطلاحي. هناك تعريف آخر أو ما علامة السبب أو بعبارة أخرى secara ringkasnya juga kita boleh sebut as-sabab huwa
ma yalzamu min wujudihil wujud wa yalzamu min adamihil adam. Apa maksudnya? Idza yujad asbab yujad hukum. Idza la yujad sabab la yujad hukum. Ini maksud dari perkataan yalzam min wujudihil wujud wa yalzam min adamihi al-adam. Yujad sabab, yujad hukum. La yujad sabab, la yujad hukum. Okay? Na'ti ila slide as-salis. Amthilah. Ma amthilatu as-sabab? Yani Allah yaj'al syai' hadha sababan li syai' akhar. Al-iskar. Al-iskar sababun li tahrimi al-khamr. Fal-iskar syai'un idza yujad fayuaddi atau yujad hukmu tahrim al-khamr. Idzan tahrimul khamr sababuhu al-iskar. Idza yujad iskar yujad hukmu tahrimi al-khamr. Thaniyan, misal akhar. Duluku syams sababun liwujub salatil dhuhr. Idza yujad duluk yujad wujub salatil dhuhr. Idzan wujubu salatil dhuhr sababuhu duluku asy-syams. Misal akhar syuhudu syahri Ramadan atau ru'yatu hilal syahri Ramadan sababun liwujubi as-shaum. Idzan wujubu shaum ma sababuhu? Sababuhu ru'yatu Ramadan. Idza yujad ru'yatu Ramadan, ru'yatu hilal Ramadan, yujad hukmu wujub as-shaum. Ila akhiriha min al-amthilah. Antum sawfa taqra'un wa turaji'un al-amthilah hadhihi fi al-kitab wa fi slides. Hunaka farq baina as-sabab wal illah wa kadzalika al-hikmah. Ini ada 3 mustalah yang hampir sama, dia sama tetapi berbeza. Sama tapi tak serupa. Musyabih. Sawa lakin yakhtalifu qalilan. Yang pertama istilah hukmul wad'i yang biasa yang kita sebut tadi, yaitu sabab. Al-thani illah. Al-thalith hikmah. 3 istilah yang saling berkaitan, ada kesamaan dan juga ada perbezaan. As-sabab arafna, walakin mal farq baina as-sabab wal illah awalan. Amal hikmah hadha kita keluarkan dulu sekejap. Hikmah kita fokus kepada as-sabab wa al-illah. Idza yujad baina as-sabab wal musabbab. As-sabab mithlu duluku asy-syams. Al-musabbab mithlu salatul dhuhr. Idza yujad alaqah atau yujad munasabah baina sabab wal musabbab wa hadhihi al-alaqah la nastati' an nafham atau hadhihi al-alaqah nastati' an nafham fa kilahuma fi sabab hadha
al-alaqah baina sabab wal musabbab qad yakunu mafhuman wa qad yakunu laisa mafhuman. Kadang-kadang kita boleh faham hubung kait di antara sabab dengan musabbab, dan ada kalanya kita tak boleh faham. Maka itu dinamakan sebab. Jadi sebenarnya sebab ini lebih umum. Idza yujad munasabah aw lam yakun hunaka munasabah dinamakan sebab. Al-muhim al-amr alladhi idza yujadu hukmu al-sabab. Masalan yang kita sebut tadi, duluku syams sabab diwujubi salati dhuhr. Satu lagi al-iskar sababun li tahrimi al-khamr. Duluku syams kita tak faham hubung kaitnya. La tujad munasabah baina sabab duluku syams wa baina wujubi salati dhuhr. Idzan ghairu munasib atau la tujad munasabah. Wala nastati an nudrik. Limadha Allah yaj'al duluku syams alamah atau sabab li wujub salati dhuhr. Al-aql la yudrik. Wala nastati' nahnu la yujad istita'ah. Hadha sama sabab. Au yujad munasabah, yujad alaqah, nudrik al-hikmah. Contohnya mabuk ataupun sifat memabukkan sebab diharamkannya khamar. Al-iskar sababun li tahrim al-khamar. Kita boleh faham kenapa Allah mengharamkan khamar, sebab mabuk. Mabuk, bila orang mabuk maka dia tak sedar. Dia rosak akalnya. Dia tidak tahu apa yang dia buat. Oleh sebab itu sekarang ini di Malaysia tengah aktual, beritanya tengah panas lagi berkaitan dengan al-muskir atau al-asakron, orang yang mabuk dan mengendarai kereta ataupun membawa kereta dan melanggar orang sehingga menimbulkan kematian. Hampir tiap hari ada berlaku seperti itu, orang mabuk melanggar orang yang tak berdosa. Dan ramai yang mencadangkan supaya hukuman yang sangat-sangat berat dikenakan kepada pemandu yang mabuk yang melanggar bangsa sehingga meninggal. Ada yang mengatakan hukuman yang paling berat, salah satunya adalah kena bunuh. Nah, itu cadangan orang-orang yang geram dengan keadaan, kerana bila mabuk saja dia akan langgar orang. Oleh sebab itu dalam Islam Allah dah awal lagi mengatakan al-iskar yu'addi ila darar lidzalika haram yajibu tarkuhu. Tidak boleh mengkonsumsi apa-apa yang memabukkan, yang menghilangkan dan merosakkan akal, kerana ini adalah satu kemudaratan. Dalam Islam kemudaratan wajib dihilangkan. Okey. Alif, ada nak bertanya sesuatu Alif? Kita ada 71 pelajar yang masuk. Masih ada lagi 10 orang yang masih lagi tak hadir. Okey, nanti saya minta Ustaz, ada orang yang tak dapat masuk sebab dia cakap dia dah login berkali-kali tapi tak dapat juga. Cuba, masih boleh, sepatutnya masih boleh. Ya. Yeah. Okay. Masih boleh. Sebab saya tak log. Okey. Saya tidak log meeting. Dia maklumkan pada mereka boleh masuk semula. Okey, Haikal? Boleh? Suara saya jelas tadi? Hal sauti wadih masmu'? واضح Okey, Ustaz. Wadah, Ustaz. Dia Ustaz. طيب جيد. أنا أواصل الآن. إذن الإسكار
sabab, lakin yujad munasabah baina al-iskar wa baina tahrimul khamr. Maksud ada munasabah adalah dia ada hubung kait yang boleh dilogikkan dengan akal. Kenapa Allah haramkan khamr? Oh, sebab khamr membuat akal rosak. Bila akal rosak, orang tak sedar buat benda-benda yang tak baik. Jadi Allah haramkan. Al-aqlu yudriku hikmata tahrimil khamr. Bila sabab dengan musabab keadaannya seperti ini, maka ia boleh dipanggil sebagai illah. Okey. Jadi iskar tadi boleh dipanggil sebagai illah, ianya illah, dan juga ianya adalah sabab. Jadi sebab ini umum. Lebih umum daripada illah. Kullu illah sabab. Dia pegang ini. Kullu illah sabab walaysa kullu sabab illah. Ada sebab, yujad sabab alladhi laysa illah. Mana yang laysa illah? Yaitu yang tidak boleh dinakalkan dengan akal. Tidak boleh difahami secara akal. Sebab apa? Sebab tidak ada munasabah. La yujad munasabah baina as-sabab wal musabbab. Contohnya mana? Yang tadi. Duluku asyams. Duluku syams. Yujad alaqah. Yujad munasabah. Adakah kita boleh melogikkan apa hubung kaitnya tergelincirnya matahari dengan solat zuhur? Tak boleh. La yujad munasabah. Dan kita tidak ada kemampuan untuk itu. Kita tak tahu. Al-aqlu la yudriku al-hikmah. Jika kan al-aqlu la yudriku al-hikmah, tidak boleh dipanggil sebagai illah. Tapi ianya sabab sahaja. Jadi, al-sabab a'ammu minal illah. Kullu illatin sabab, walaysa kullu sababin illah. Okay, saya harap boleh dipahami. Adapun hikmah, hikmah ini berkaitan dengan al-maslahah. Dan nanti akan belajar tentang maslahah. Maslahah ini maqasid syariah. Al-hikmah berkaitan dengan maqasid syariah. Contohnya tadi, apa hikmah diharamkannya arak? Hikmahnya adalah menjaga akal. yakni maslahah. Ma hikmatu wujubi shalah? Untuk contohnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Contohnya seperti itu. Ada hikmah. Jadi dia ada hubung kaitnya dengan ilah. Nanti kita akan belajar hukum syarak itu berkaitan dengan ilat, bukan berkaitan dengan hikmah. Kadang-kadang satu hukum syarak kita ada hikmahnya, tetapi dia tidak mempengaruhi hukum. Kadang-kadang satu hukum itu tidak bergantung kepada hikmah. Meskipun hikmahnya tidak ada, tetapi hukum tetap ada. Contohnya adalah as-safar. As-safar sabab atau illah li jawazi iftar fi Ramadan. Musafir boleh tidak berpuasa. Apa sebabnya? Apa ilatnya? As-safar. Apa hikmah dibenarkannya tidak berpuasa semasa bulan Ramadan? Untuk meringankan, untuk mengangkat kesusahan. Al-masyaqqah. Li raf'i al-masyaqqah. Tapi kadang-kadang ada seorang musafir yang tidak merasai kesusahan semasa bepergian, semasa musafir. Adakah ia boleh untuk menjamak untuk tidak puasa, atau adakah ia boleh untuk jamak
mengqasar solat sedangkan dia tidak ada kesusahan? Jawapannya adalah boleh. Kenapa boleh? Sebab hukum itu berkaitan dengan ilat, bukan dengan hikmah. Kadang-kadang hikmah tidak ada, tetapi hukum tetap ada. Okey, itu adalah yang berkaitan dengan hikmah. Kaedahnya adalah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Okey, walaysa ma'a hikmatihi. Kalau ada ilat, ada hukum. Tak ada ilat, tak ada hukum. Hikmah tidak semestinya. Kadang-kadang ada hikmah, ada hukum. Kadang-kadang tidak ada hikmah pun hukum tetap ada. Baik, hadhihi atau hadha syarah di kalimat al-hikmah illa wa as-sabab. Baik, الآن هذا نحن ذكرنا الفرق بين al-illah wa sabab yang saya terangkan tadi. Jadi poin-poinnya adalah illat itu ada munasabah baina sabab wal musabbab. Pastikan takat kalimat sabab wa musabbab. Sabab duluku syams, musabbab wujubu salatul duha. Sabab iskan, musabbab tahrimu al-qamar. Okey. Jadi contohnya aqdul bai' sababun linaqli al-milkiyah. Kenapa sabab saja? Laisa ilah. Sebab kita tak boleh nak melogikkan. La yujad munasabah. Kepemilikan berpindah ataupun aqdul bai' transaksi jual beli sebabnya adalah linaqli al-milkiyah. Kenapa bukan yang lain? Kenapa hanya dengan cara baik sahaja kepemilikan itu berpindah? Tak boleh ke kepemilikan berpindah dengan sebab yang lain? Jadi kita tak boleh nak melogikkan la yujad la yujad munasabah atau la yujad al-aqlu la ya'rif al-hikmah, lidzalika yusamma faqat as-sabab wa laysa al-hikmah wa laysa al-illah. Contohnya juga zawal syams tadi, sebab di solat zuhur. Kenapa Allah jadikan kegelincirannya matahari untuk solat zuhur? Tak boleh ke kalau tandanya adalah benda yang lain untuk sebagai tanda wajibnya solat zuhur? Boleh. Tapi Allah tak jadikan itu. Allah jadikan sebab diwajibkannya solat zuhur adalah tergelincirnya matahari. Apa hikmahnya? Dan alif. Idzan al-aqlu la yudrikul al-hikmah. Lidzalika hadha yusamma sabab wa laysa illah. Amma safar, ini boleh kita fikirkan hikmahnya. Kemudian ada alaqah, munasabah baina sabab wal musabbab, yaitu adalah safar membawa kepada kesusahan. Untuk memudahkan, maka Allah memberikan kemudahan, diperbolehkannya tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, atau dibolehkannya kita solat secara qasar. Jadi akal boleh faham. Maka safar dinamakan sabab dan juga illah. Okay? Jadi setiap ilat itu sabab. Tapi sabab bukan selalunya ilat. Baik, thumma na'ti ila slide الثاني. Adun intahina min as-sabab al-farq wa ghairu dhalik. Ringkasan muhadharah sabab ini saya telah letakkan dalam video yang durasinya dalam 6-7 menit untuk ulang kaji nanti. Okey. Baik. Al-hukm tsani min al-ahkam al-wad'iyah asy-syarh. Na'khudh ta'rif
asyart. Kalau sebab tadi ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa yalzamu min adamihi al-adam. Yujad sabab, yujad hukum. La yujad sabab, la yujad hukum. Al-an syarat. Ta'rifu syarat? Ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah idza la yujad syart la yujad hukum. Walakin, ingat, walakin la yalzam ma'a wujudi syart wujud al-hukum au adamihi. Maksudnya kalau ada syarat, kalau tidak ada syarat, hukum tidak ada. Tapi kalau ada syarat, belum tentu hukum ada ataupun belum tentu hukum tidak ada. Itu maksudnya. Contohnya apa? Taharah. At-taharah syartun li sihhatis shalah. Taharah. Maksudnya yalzamu min adami taharah adama sihhatis shalah. Tak ada taharah, salat tidak sah, tidak ada salat. Walakin la yalzam min wujudi taharah sihhatus salat. Tetapi tidak semestinya adanya taharah itu menunjukkan adanya sahnya salat. Sebab li'annahu qad tafsudu salat li faqdi syartin akhar. Kadang-kadang salat batal kerana sebab lain, bukan kerana tak ada wuduk. Faham tu? Jadi ada kalanya syarat ada tetapi belum tentu ada hukum atau tidak ada hukum. Ataupun li'anna taharah li syai'in akhar mislu qiraatul Quran atau an-nadhafah. Ada taharah tapi belum tentu ada hukum. Hukum solat maksudnya. Sebab taharah boleh juga untuk hukum yang lain. Contohnya qiraatul Quran, wuduk li qiraatul Quran atau wuduk li an-nadhafah. Tapi kalau tidak ada syarat, tidak layak syarat, la yujad hukum. Baik. Amthilatu syart. Secara ringkasnya, asyartu mithaluhu haul liwujubi az-zakah. Syartun liwujubi az-zakah. Idza la yujad haul, az-zakah ghairu wajibah. Tak sampai haul, ada harta tetapi hartanya tak sampai haul, tak sampai 1 tahun dah habis, ataupun tidak cukup nisab, zakat tidak wajib. Al-ihsan. Keadaan seseorang telah berkahwin, telah ihsan min kalimat ahsana yuhsinu atau hasana yuhsinu, menjaga diri atau melindungi diri. Orang yang telah berkahwin maksudnya dia telah menjaga diri dia. Dia telah muhsan. Hada makna muhsan atau makna ihsan. Syartun liuqubati rajmi az-zani. Yani keadaan seseorang yang telah muhsan, syarat jika ia berzina maka hukumannya adalah rajm. Tapi kalau tidak ada syarat ini, dia belum berkahwin misalnya, maka rajm tidak ada. Yang ada adalah hukum lain. Contohnya hukum jald. Contohnya untuk orang yang orang yang belum berkahwin. Atau al-bikr. Idza zana alaihi haddu jaldu mi'ah. Kena disebat 100 kali. Idzan al-ihsan syartun li uqubati rajul bizina. Misal akhar, hudur syahidain, syuhud, saksi. Syartun li sihhati an-nikah. La yujad syuhud an-nikah ghairu sahih. Lianna syuhud, hudur syuhud syart. La yujad syarat hadha, la yujad hukmu sihhati an-nikah.
طيب الآن في هذه الصفحة نتكلم حول الفرق. هذا di sini sepatutnya farq baina ماذا؟ بين الشرط والركن. يوجد كلمتان مشابهتان. أولا الركن، ثانيا الشرط. Rukun wa syart musyabihan. Musyabih maksudnya sama ataupun serupa, hampir serupa. Walakinnahuma yakhtalifan fi haqiqatihi. Apa bezanya? Bezanya adalah ar-rukn juz'un minal haqiqah. Amma syart kharijun minal haqiqah. Hadza wajhu ikhtilaf. Ini perbezaannya. Persamaannya apa? Wajhu syabah, persamaannya adalah kilahuma yalzam min alami alamal hukum. Itu syabah. Kalau tidak ada rukun tak lengkap, maka hukumnya pun tidak ada, terbatal. Contohnya sholat. Tidak ada misalnya Al-Fatihah, ataupun tidak ada ruku', tidak ada sujud, maka terbatal. Karena sujud wa ruku' hukum. Atau taharah. La yujad taharah, la yujad sholat. Sama. Tapi mana yang berbeza? Yang berbeza adalah ruknu juz'un minal haqiqah, asyartu kharijun minal haqiqah. Oke. Famisalu rukun ar-ruku' wa sujud fi shalah, wa misalu asyart at-taharah. Taharah ada di luar salat. Ruku' dan sujud ada di dalam dan ianya adalah bagian daripada salat itu sendiri. Baik, hadzal al-farq baina ar-rukn wa asyart. Amsilatul rukun, contoh rukun adalah as-sujud wa ruku'. Ruknun min arkanis shalah. Al-qira'ah ruknun fis shalah. Al-aqidan huna bima'na al-bai' wal mushtari, rukun bai'. Sighatul aqd wa huwa ijab wa qabul. Wa mahar aidan arkanu az-zawaj. Semuanya rukun. Limada disama rukun wala syart walaysa syart? Lianna hadhihi al-asya' qira'ah, bai', mushtari, sighatul aqd, semuanya adalah juz'un min al-haqiqah atau dakhil fi haqiqah, dakhil fi shalah, dakhil fi bai' wa dakhil fi arkan fi zawaj. Oleh sebab itu dinamakan rukun dan bukan syarat. Kalau syarat di luar. Contohnya adalah taharah di luar salat. Idza lahadna al-amthila as-sabiqah, jika kita perhatikan contoh-contoh yang sebelum ini, contoh syarat, misalnya wujub, misalnya al-haul li wujubi az-zakah, taharah li wujubi as-salat. Nahnu arafna yujad naw'an li asy-syart. Anwa'u syart يوجد نوعان. أولا شرط وجوب، وثانيا شرط صحة. Syarat wajibnya sesuatu dan syarat sahnya sesuatu. Ma misal syartu wujub? Misal haul. Al-haul syartu wujub az-zakah. Ma misal syartu sihah? Syartu sihah misaluhu taharah. At-taharah syarhun li sihhati as-shalah. Tapi kadang-kadang ada satu contoh ianya syarat wujub dan juga syarat sah. Benar. Huwa syartu wujub wa huwa aidan syartu sihah. Contohnya adalah dukhul al-waqt dalam salat. Duluku syams misalan huwa
syartu wujub shalah wa kadzalika syartu sihhatus shalah. Barang siapa yang belum masuk jika belum masuk waktu, solat tidak wajib. Dan barang siapa yang solat tapi belum masuk waktunya, maka solatnya tidak sah. Jadi dukhulul waqt adalah syarat wujub wa syarat sihhah ilahuma. Okay. Ada 4, ini yang terakhir. Ada 4 jalan kita untuk mengetahui sesuatu itu adalah syarat untuk sesuatu yang lainnya. Ibaratnya adalah, atau jumlahnya adalah, dijawab soal, kaifa na'rifu syartiyata syai'in li syai'in akhar. Macam mana kita tahu sesuatu itu menjadi syarat pada sesuatu yang lainnya? Syarat telah menentukan bahwasanya ada 4 cara, yujad arba'atu turuq, paling kurang. Min hadhihi turuq li ma'rifati syartiyati syai'in akhar huwa awalan, ini kaidah ini kita tahu, nafyu tsani inda adamil awal. Sebab yang kedua sebab yang pertama tidak ada, maka yang kedua pun dinafikan. Dalam maksud nafyu tsani inda adamil awal. Sebab yang pertama tidak ada, maka yang kedua pun manfi. Misaluhu qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Hada yadullu ala anna tahara syartun li sihhatis shalah. Mana yang kedua yang dinafikan? Yang kedua yang dinafikan adalah solat yang tidak terima. Mana awal yang ma'dum? Awal yang ma'dum adalah la yujad taharah. Okay. Jadi maksudnya adalah nafyu tsani inda adamin awal. Contoh akhar, sedekah, la sadaqah min ghulul. Hadis ini menerangkan bahwasanya sedekah, zakat atau sedekah tidak sah dari ghulul. Mana ghulul? Al-ghulul huna ma'nahu mal al-haram, harta curian. Tidak boleh disedekahkan. Jadi syarat sedekah sah adalah harta yang halal. Dalam perkara ini, kerana tidak ada awal. Yang pertama adalah kerana hartanya yang tidak halal, harga awal. Tani, natijahnya sedekah tidak sah. Nah. Jadi malul halal syartun li sihhati shalah. Malul halal syartun li sihhati shalah. Contoh yang lain adalah hadis la zakata bimalin hatta yaqulu 'alal haul. Ini adalah haul. Al-haulu syartun li wujubi az-zakat. Kalau tidak ada haul, maka tidak wajib zakat. Dengan yang seterusnya, la nikaha illa bi syahidin adil. Tidak ada nikah tidak sah jika tidak ada saksi. Maka al-awwal al-ma'dum huwa tidak ada saksi. Al-thani al-manfi huwa nikah ghairu sahih. Okay. Jadi ini yang pertama, yaitu di nafyi tsani inda alamil awal. Cara yang kedua untuk mengetahui sesuatu itu menjadi syarat yang lainnya dengan nas asy-syari' ala syartiyah. Ada dalil daripada Quran maupun sunnah yang ia menunjukkan ia adalah syarat kepada sesuatu yang lainnya. Ini dalam video pendek, dalam buku tidak disebutkan, dalam video pendek yang saya terangkan, salah satu contohnya adalah banyak syarat. Misalnya syarat dalam nas, dalam sebuah hadis disebutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man syartiyah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Apa syarat memasuki syurga? Yaitu qaulu la ilaha illallah. Jadi qaulu la ilaha illallah syartun lidukhuli al-jannah. Jadi di situ disebutkan nasnya.
sebab menggunakan perkataan man asyartiyah. Ada juga misalnya isu yujad hadis. Nabi SAW kata, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah mereka. Hukum fiqh menghukum seorang yang murtad dengan hukum bunuh. Boleh. Syaratnya apa? Syaratnya dia telah keluar daripada Islam. Ini menurut pandangan sebagian ulama. Ini isu atau tidak seorang murtad itu dihukum bunuh. Ada ulama mengatakan dia tidak dihukum bunuh, tetapi hukumannya ta'zir. Tapi ada ulama lain mengatakan hukmu uqubatul murtad huwa al-qatl. Ada khilaf bainal ulama. Yang ketiga adalah bil ijma'. Na'rif anna syai' syartun li syai'in akhar bil ijma'. Misal ijma'ul ulama ala kauni istiqbalil qiblah wa satril aurah syartain li sihhatis shalah. Jadi kita tahu ternyata syarat sahnya solat adalah istiqbal al-qiblah. Mana dalilnya? Ini ijma' ulama. Syarat sahnya solat juga adalah satrul aurah. Ini kita tahu menerusi ijma'. Wal akhir rabi'an wurudun nahyi 'anil syai' fi ibadah atau akad. Ada larangan tentang sesuatu sama ada dalam ibadah ataupun dalam sesebuah akad. Dengan cara ini paling kurang 3 yang perlu difahami, perlu kita pegang. Kita tahu anna syai'an ma syaratun li syai'in akhar. Dan tidak ada soal kaifa na'rif syartiyyat syai' li syai'in akhar? Na'rif bihadhihi at-turuq al-arba'ah. Okey, dengan itu intahaitu min syarhi hukm mad'i asy-syart wa kadzalika as-sabab. Nak tanya yang keempat tadi tu, yang diwurudun nahi ani syai'in fi ibadah atau akad tu macam mana maksudnya? Cara kita nak tahu benda tu syarat. Cara kita tahu benda itu syarat atau tidak, sebenarnya yang keempat ini ada khilaf. Ada khilaf di antara ulama. Untuk ulama usul fiqh. Jadi ada yang mengatakan wurudun nahi bila ada larangan dalam sesebuah ibadah ataupun akad, maka larangan itu menjadi syarat juga. Ia dilarang kerana syaratnya tidak ada. Okey. Contohnya sesuatu yang tahrimu al-khamr. Kenapa khamr dilarang? Kerana ianya misalnya membuat orang tidak sedar, merosakkan misalnya badan, menghilangkan akal, yadur. Kalau ada larangan, maka bila larangan itu tidak ada, syaratnya kena tidak ada dulu yang membuat ianya dilarang. Kalau sesuatu yang membuatnya ianya haram itu tidak ada, maka itu menjadi syarat. Menjadi syarat. Jadi syaratnya adalah tidak ada memabukkan. Syaratnya adalah contohnya larangan untuk solat misalnya. Jangan solat kerana waktunya belum masuk. Bila waktunya masuk, baru boleh solat. Jadi larangan untuk tidak solat kerana belum masuk waktu. Contohnya lagi, misalnya belum masuk bulan Ramadan, Yaumul Syak. Kenapa kita dilarang untuk berpuasa pada hari yang ragu ataupun namanya Yaumu Asyak? Haramun yujad nahi. La tasumu fi yaumil syak. Jangan berpuasa hari yang meragukan. Hari meragukan itu apa? Iaitu ada ianya 29, iaitu pada 29 Syakban. Tidak boleh berpuasa sebab kemungkinan esoknya dah terbit hilal ataupun muncul hilal Ramadan. Ada kalanya tidak. Jadi bila tak terbit hilal, tidak muncul hilal Ramadan, maka dipenuhkan menjadi 30.
Jadi hari itu adalah hari syak, yaum syak, la yajuz. La yajuz shaum fi yaum syak. Jadi untuk supaya larangan ini menjadi tidak dilarang, maka syaratnya adalah tidak ada keraguan dalam penentuan hari. Maka buang keraguan itu supaya kita boleh melaksanakan puasa dengan cara menghilangkan keraguan dengan melihat hilal ataupun menggenapkan bulan menjadi 30 hari. Jadi ini adalah cara untuk mengetahui sesuatu itu syarat kepada sesuatu yang lainnya. Tapi ini kalau dalam buku, seperti disebutkan dalam buku, ini untuk pandangan ulama usul yang mengatakan an-nahyu yaqtabi al-fasad. Jadi untuk ulama yang berpandangan bahwasanya an-nahyu itu yaqtabi al-fasad, dia mensyaratkan larangan ini kena tidak ada dulu sebagai syarat sesuatu itu menjadi tidak dilarang. Jadi bagi orang yang berpandangan an-nahyu la yaqtabi al-fasad, syarat yang keempat ini ataupun cara yang keempat ini tidak termasuk dalam 4 cara ataupun dalam cara kita mengetahui sesuatu itu menjadi syarat kepada perkara yang lainnya. Oleh sebab itu, kalau nak cukupkan 3 cara sahaja untuk mengetahui sesuatu itu syarat kepada sesuatu yang lainnya, cukup dengan yang pertama, nafyu asani bi'adamil awal, ataupun dengan wurudu syara' bin nas ani syartiyah, ataupun yang ketiga bi ijma' al-ulama. 3 itu sahaja. Jayid. Ada yang nak masuk ni. Baru nak masuk. Doktor? Ya. Saya ada soalan. Kalau maaf kalau keluar tajuk sikit. Okey, tak apa. Silakan Faris. Macam mana? Kadang penakrifan dan pemahaman antara thariqah usuliyin dan thariqah al-hadis kadang berbeza kan? Salahkah kita kalau Usuliyin kita dengan thariqah manhaj ahlul hadis? alul hadis. Okey, usuli wa alul hadis. Okey. Kita faham mengikut manhaj ahlul hadis. Contohnya macam dalam beberapa kaedah dan dalam kitab Zakaria bin Ghulam Al-Qadi Al-Pakistani, kadang ada berbeza sikit dengan Ihyad Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Salahkah kita memahami mengikut thariqah tersebut? Okey. Kan dia berkhilaf kan? Okey. Sebenarnya memang ada yang berpandangan seperti itu. Jadi ulama pun ada madhab, ada cara, ada manhaj, ada thariqah dalam memahami dan menafsirkan hukum hakam. Tetapi masing-masing mempunyai rujukan. Rujukan dalil. Sebenarnya ilmu usul fiqh ini, ilmu fiqh dan ilmu usul fiqh, dia 2 benda yang berkaitan, tak boleh dibagi-bagi. Dan juga seorang faqih dan usuli, dia wajib mempunyai pengetahuan berkaitan dengan hadis ataupun mustalahul hadis. Oleh sebab itu kebanyakan ulama-ulama fiqh, misalnya Al-Ghazali, Asy-Syaukani, Ibnu Qudamah, kemudian apalagi yang Imam Syafi'i dan mazhab-mazhab yang atau ketua-ketua mazhab Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal, semuanya adalah ahlul hadis. Jadi sebenarnya tak boleh dipisah-pisahkan. Kita mempelajari hadis, tak boleh hadis sahaja. Hadis ini dipelajari untuk menguatkan ilmu fiqh dan usul fiqh. Sama juga, kita tidak boleh mempelajari usul fiqh dan fiqh sahaja dan meninggalkan hadis. Atau kita mempelajari hadis, mempelajari fiqh, usul fiqh, tapi kita tak belajar bahasa Arab. Nanti jadi keliru. Pemahaman menjadi sesat. Kerana tak faham hadis, hanya tak faham bahasa Arab, hanya terjemah misalnya. Tak boleh. Jadi masing-masing saling melengkapkan. Jadi bila ada ahli hadis memahami hadis misalnya dengan pemahaman mereka dan agak berbeza dengan misalnya ulama-ulama fiqh ataupun ulama usul fiqh, sebenarnya bukan perbezaan dari segi dia ahli hadis dan dia ahli fiqh, tapi lebih kepada pemahaman khilaf ulama, rujukan mereka tu siapa. Sebab ahlul hadis pun ketika memahami hadis, dia kena rujuk kepada fiqh juga. Tak boleh semata-mata dengan hadis. Nanti dia jadi literal
pemahaman secara literal saja ataupun nassi faqat. Walhal dalam Islam, dalam hukum syarak, kita tak boleh memahami dalil itu hanya kepada dalil nas saja. Nanti kita menjadi orang yang hanya berpandukan, hanya berdasarkan kepada nas saja. Sedangkan ada konteksnya. Konteksnya ini, hikmahnya, maqasidnya ada dalam fiqh dan usul fiqh. Jadi masing-masing kena saling melengkapkan. Kalau ada perbezaan, kita raikan. Oh ini yang penting masih dalam koridor atau masih dalam 4 mazhab yang diakui dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, seperti itu. Okey? Okay, terima kasih Doktor. Selamat Hari Raya Doktor. Okey, sama-sama. Semuanya pun diucapkan yang sama. Okey, kejap. Yang kedua. Ada ramai. Okey, yang ada siapa ni? Yang ada Nazmimi dan sebagainya. Can you raise your hands? 1, 2, 3. Okey. Wait. Okey. Last shot. Yang ketiga yang ada siapa ni yang last ni? Yang ketiga ada beberapa yang tak ada ni. Yang ada Irfan dan kawan-kawan. Ustaz. Okey. Raise your hand. Irfa' yadaka. Yang ketiga ni. Irfa' yadak. 1, 2, 3. Okey. Okey, baik. Jadi itu saja untuk hari ini. Hadha ma nastati an nulqi alaikum al-muhadarah. Dan syukran maratan ukhra li hudurikum. Ila liqa'in akhar insyaallah arakum ghadan biidznillah ta'ala. Wa bihadzal qadar aktafi. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, syukran kathiran. Syukran Doktor. Narakum ghadan insyaallah. Syukran Doktor. Okey, ila liqa'in ghadan insyaallah ta'ala. Ma'assalamah. Syukran Doktor. Syukran Doktor. Syukran Doktor. Syukran Doktor. Okey, saya tutup Bismillah.